Ini bab orang-orang perempuan ikut serta berperang bersama dengan lelaki. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa sesungguhnya Ummu Sulaim telah menyimpan khanjar pada hari Hunain. Fakana ma'aha, pisau khanjar itu ada bersamanya dan dilihat oleh Abu Talha. Kerana itu Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim, ada pisau khanjar bersamanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia, "Apa ini pisau ni?" Qalat ittakhadtuhu, saya simpan pisau ini dengan maksud kalau ada sesiapa dari kalangan orang-orang musyrikin menghampiri saya, baqartu bihi batnahu, saya akan belah perutnya dengan pisau ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka. Ummu Sulaim berkata lagi, "Wahai Rasulullah, uqtul man ba'dana minat tulaqa." Bunuhlah orang-orang yang bukan daripada kalangan kita, dari kalangan tulaqa itu. Bunuhlah selain daripada puak-puak kami ini, iaitu golongan tulaqa. In hazamu bika, mereka telah melarikan diri dalam peperangan bersamamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsana." Sesungguhnya Allah telah menyelesaikan perkara ini dengan baik, dan kita tidak mendapat apa-apa kerugian dengan sebab larinya mereka ini, puak-puak tulaqa ni. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Anas berhubung dengan kisah Ummu Sulaim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis sabit yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan Ansar ada bersama baginda. Ketika baginda berperang, fayasqina, mereka memberi minum air dan merawat orang-orang yang luka. Yang ini orang-orang perempuan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya pada hari Uhud segolongan orang telah berselerak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Talha tetap ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perisai kepada baginda dengan perisainya. Dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perisainya. Anas berkata, Abu Talha adalah seorang yang hebat memanah, syadidan naz'i, dia kuat memanah. Pada hari itu dia telah mematahkan dua busar ataupun busur panah itu, ataupun tiga. Qala, perawi berkata, yakni Anas, apabila orang lalu dekat dia dan dia tu ada anak panah, maka Nabi SAW berkata kepada orang itu, unthurha, kamu taburkan anak panah itu untuk Abi Talha. Jadi cuah anak panah itu untuk Abu Talha. Qala, Anas berkata, Nabi SAW menjenguk untuk melihat orang ramai, tetapi Abu Talha berkata, wahai Nabi Allah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, janganlah engkau menjenguk begitu, nanti terkena engkau mana-mana anak panah orang kafir itu. Nahri duna nahrik, ini leher aku berada di hadapan lehermu, yakni aku menjadi pelindung bagimu. Qala, Anas berkata, sesungguhnya aku nampak Aisyah binti Abi Bakr dan Ummu Sulaim dalam keadaan kedua-dua mereka menyingsing mengangkat kain dia tu kerana sibuk dalam perang tu. Ara khadama suqihima,
aku nampak betis mereka berdua. Ataupun khadamah tu maknanya aku nampak gelai kaki mereka berdua. Tanqulanil qirab, mereka memikul gereba di atas belakang, kemudian mencurahkan airnya di mulut tentera-tentera tu, pasukan orang-orang Islam tu. Kemudian kembali semula untuk mengisi air. Diisinya air ke dalam gereba itu. Kemudian mereka datang menuangkan air itu pula ke mulut orang-orang ramai ini. Pada hari itu, walaqad waqa'a as-sayf, pedang telah terjatuh daripada tangan Abi Talhah, sama ada 2 kali atau 3 kali, kerana mengantuk. Kerana mengantuk. Babun nisa al-ghaziyat. Ini bab orang-orang perempuan yang ikut serta berperang. Diberikan hadiah untuk mereka, tetapi tidak diberi daripada bahagian khusus daripada harta ghanimah itu, sebagai bahagian khusus lah. Dan larangan daripada membunuh kanak-kanak dari kalangan orang-orang kafir itu, dari kalangan ahlil harb, orang yang berperang dengan orang Islam. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hurmuz bahawa Najdah telah menulis surat kepada Ibnu Abbas, di mana dia bertanya Ibnu Abbas tentang 5 perkara. Ibnu Abbas berkata, kalaulah aku tidak takut, aku akan menyembunyikan ilmu, nescaya aku tidak tulis surat kepadanya, yang ini sebagai jawapan kepada suratnya. Najdah telah menulis kepadanya, katanya, amma ba'du, ceritakanlah kepadaku, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama-sama dengan orang-orang perempuan? Dan adakah, itu yang pertama. Yang kedua, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bahagian khusus kepada mereka daripada hasil harta rampasan perang itu? Yang kedua. Yang ketiga, adakah Nabi SAW membunuh kanak-kanak yang di dalam perang? Yang keempat, mata yang qadi yutumul yatim, bilakah habis bilakah habis masa anak yatim itu? Bilakah habis yutumul yatim, masa anak yatim itu? Dan yang kelimanya tentang khumus, yang ini 1/5 daripada keseluruhan rampasan perang itu. Liman huwa, itu hak siapa, untuk siapa? Ibnu Abbas menulis surat kepadanya, yang ini dalam sebagai jawapan lah. Dia kata, engkau telah menulis bertanya aku, adakah Rasulullah SAW berperang dengan orang-orang perempuan? Ini berperang dengan diikuti, disertai oleh orang-orang perempuan bersama baginda. Waqad kana yaghzu bihinna, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang bersama-sama mereka. Mereka mengubati orang-orang yang luka, dan diberikan kepada mereka harta ghanimah sebagai hadiah. Daripada harta ghanimah tu sebagai hadiah, bukan sebagai saham, bukan sebagai pemberian yang memang khusus. Falam yadrib lahum, itu tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh kanak-kanak. Oleh itu janganlah kamu bunuh kanak-kanak. Dan engkau tulis untuk bertanya aku, bilakah keyatiman ataupun masa yatim, anak yatim itu habis. Sampai umur berapa maksudnya? Fala amri, maka sesungguhnya seseorang itu, yakni ada kalanya tumbuh janggutnya, keluar janggutnya, tetapi wa innahu la dha'iful akhdh li nafsihi, dha'iful 'ata' minha, tetapi dia masih lagi lemah dalam mendapatkan haknya, dan lemah juga dalam memberikan hak orang lain. Yang ini dia masih lagi tidak faham, tidak mengerti
hak dia dan hak orang lain. Fa idza akhadha li nafsihi, apabila kanak-kanak sani dia sudah mengambil apa yang baik untuk dirinya seperti mana diambil oleh orang-orang lain, berarti habislah masa keyatimannya itu. Dan engkau menulis di mana engkau bertanya aku tentang khumus. Liman huwa, untuk siapakah khumus ini? Sesungguhnya kami memang mengatakan khumus itu adalah untuk kami, tetapi kaum kami enggan memberikannya kepada kami. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hurmuz lagi bahawa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas. Dia tanya tentang beberapa perkara, sama seperti hadis Sulaiman bin Bilal. Cuma dalam hadis ini dalam hadis Hatim ini tersebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh kanak-kanak. Oleh itu engkau janganlah bunuh kanak-kanak, kecuali kalau engkau yakin seperti mana Khadir yakin terhadap kanak-kanak yang dibunuhnya itu. Ishaq dalam hadisnya menambahkan daripada hadis Hatim ini, dan engkau dapat membezakan orang mukmin sehingga engkau membunuh orang kafir dan engkau tidak membunuh orang mukmin. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hurmuz, beliau berkata Najdah bin Amir Al-Haruri, Al-Haruri maknanya orang Khawarij, menulis surat kepada Ibnu Abbas di mana dia bertanya tentang hamba dan perempuan yang hadir dalam peperangan dan sudah dapat dah harta ghanimah itu, adakah dibahagikan kepada mereka berdua, dan tentang kanak-kanak bolehkah dibunuh, dan tentang anak yatim bilakah habis masa keyatiman dia tu, dan tentang zawil qurba, siapakah mereka. Faqala li Yazid, Ibnu Abbas pun kata kepada Yazid, tulis kepadanya, kalaulah tidak kerana aku takut dia akan terjerumus ke dalam kebodohannya, nescaya aku tidak menulis surat, nescaya aku tidak membalas suratnya. Tulis, kata dia, sesungguhnya engkau menulis surat untuk bertanya aku, iaitu tentang perempuan dan hamba yang ikut serta dalam peperangan dan mendapat ghanimah, adakah diberikan kepada mereka berdua ni sesuatu daripada harta ghanimah itu? Sesungguhnya mereka berdua tidak mendapat apa-apa. Itu jawapannya. Cuma diberikan hadiah, sebagai hadiah kepada mereka. Engkau bertanya aku tentang membunuh kanak-kanak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka. Engkau pun janganlah bunuh mereka, kecuali kalau engkau yakin terhadap mereka seperti mana sahib Musa, yakni Khadir, yakin terhadap anak yang dibunuhnya itu. Dan engkau bertanya aku tentang anak yatim, bilakah habis masa yatim dia tu, nama yatim tu. Sesungguhnya tidak hilang daripadanya nama yatim itu sehinggalah dia baligh dan dipastikan, diketahui dia tu cerdik. Engkau bertanya aku tentang zawil qurba, siapakah mereka? Sesungguhnya kami mendakwa kamilah mereka itu, tetapi kaum kami tidak mahu memberikan kepada kami hak itu. Seterusnya riwayat daripada hak tadi jugalah. Dia kata Najdah tulis kepada Ibnu Abbas wasaqal hadis bimithlihi, bagi hadis hasa lagi lagu tu juga serupa je. Seterusnya riwayat daripada Yazid bin Hurmuz lagi, tapi maknanya jalan riwayat tu berbeza-beza lah. Dia kata Najdah bin Amir tulis surat kepada Ibnu Abbas. Yazid berkata, aku menyaksikan Ibnu Abbas ketika dia membaca
surat Najdah itu. Dan ketika dia menulis jawapannya, Ibnu Abbas kata apa? Demi Allah, kalaulah tidak kerana aku bermaksud menolaknya ataupun mengelakkannya daripada kebusukan yang mungkin dia terjerumus ke dalamnya, nescaya aku tidak menulis ataupun aku tidak membalas suratnya ini. Dan tidaklah aku bermaksud menjawab ni dengan maksud menyukakan hatinya, menggembirakannya, tidak. Qala, Yazid berkata, fakataba ilai, dia pun tulis, iaitu engkau tanya tentang bahagian saham zawil qurba, bahagian sebagai hak lah yang Allah sebutkan. Siapakah mereka itu? Kami memang fikir, kami berpendapat bahawa kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kamilah, tetapi kaum kami enggan menerima perkara ini, yang ini tidak mahu memberikan kepada kami. Dan engkau tanya tentang anak yatim, mata yang qadhi yutmuhu, bilakah habis keyatimannya, iaitu apabila dia sampai kepada umur boleh berkahwin dan dipastikan dia tu sudah cerdik, pada ketika itu perlu diserahkan hartanya kepadanya. Wa dufi'a ilaihi maluhu, dan boleh diserahkan harta kepadanya. Faqad qada yutmuhu, pada ketika itu bermakna habislah masa keyatimannya. Engkau tanya aku, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh kanak-kanak musyrikin? Mana-manalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh sesiapa pun daripada mereka itu. Dan engkau pun janganlah engkau membunuh sesiapa pun dari kalangan mereka, kecuali kalau engkau yakin seperti mana Khadir yakin terhadap kanak-kanak yang dibunuhnya. Dan engkau tanya tentang perempuan dan hamba, adakah mereka mempunyai bahagian yang khusus daripada harta ghanimah itu apabila mereka hadir, apabila mereka ikut serta dalam peperangan? Maka sesungguhnya mereka tidak mempunyai bahagian yang khusus, kecuali sekadar diberikan hadiah daripada ghanaimil qaum. Lepas tu riwayat seterusnya daripada Yazid bin Hurmuz lagi, hak tu juga. Cumanya dalam riwayat ni dia sebut sebahagian hadis saja. Dia tidak menyempurnakan kisah ini seperti mana yang orang-orang yang telah kami sebutkan hadis mereka sebelum ni. Maknanya hak riwayat Daman ini tidak lengkap lah. Riwayat daripada Hafsah binti Sirin daripada Ummi Atiyah al-Ansariyah, beliau berkata, aku ikut serta berperang dalam 7 peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana aku akhlufuhum fi rihalihim, menjaga pengkalan ataupun tempat-tempat berhenti mereka. Aku sediakan makanan untuk mereka, dan aku merawat, berubat orang-orang yang luka. Wa aqumu 'alal marda, dan aku merawat orang-orang yang sakit. Dan riwayat satu lagi tu sepatu juga dari segi makna hadisnya. Tak apalah, kita tengok semula. Imam Muslim sini dalam bab perai lagi ni, dia nak ceritanya orang perempuan pun boleh pergi juga perai. Bukan kata perai-perai ni orang lelaki saja. Cumanya daripada sunnah kita dapati dalam hadis-hadis ni, mereka tu ada peranan dia sendirilah, iaitu khijah-khijah sesuai dengan dia. Tapi mereka pergi juga. Tidak kata orang perempuan ni tak pergi perang. Tidak. Pergi juga. Dan perempuan pergi perang ni tidak kata dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan orang Islam ni sikit, ketika orang Islam ni sikit, tak. Daripada hadis-hadis kalau kita tengok, tidak sinilah hak lain, kita dapati sahabat-sahabat ni perang selepas Nabi mati. Mana tidak kata hak ni sudah mansuh dalam keadaan orang Islam, orang lelaki tak ramai, kau bawa orang perempuan. Tak. Tidak mansuh. Ramai lagi sampai kepada zaman sahabat-sahabat, sampai kepada zaman Sayyidina Uthman, sampai kepada zaman Sayyidina Ali, sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah, semua orang perempuan pergi perang. Keluar negeri lagi, jauh lagi pergi. Maknanya boleh ikut serta dalam peperangan.
Nah, hak tu Imam Muslim nak. Jadi perang ni mati syahid orang tunggal ni bukan khusus dengan orang lelaki saja. Orang perempuan pun kalau dia pergi, kalau dia kena bunuh, mati syahid. Serupa dengan orang lelaki juga. Dan sini gambaran yang ditunjukkan kepada kita ni tentang orang-orang Islam di zaman awal ni, perempuan-perempuan Islam di zaman awal ni tidak seperti setengah-setengah orang Islam hak kemudian. Hak perempuan, hak idealnya bagi dia lagu mana? Hak duduk ceruk dapur, tak keluar rumah, tak buat kerja ke pasal tu. Tolong untuk lelaki pun tidak, duduk saja, tidur bangun. Setengah. Itu tak betul. Bukan lagu tu hak Nabi SAW bawa. Kalau kita tengok ni, sahabat-sahabat ni perempuan pun handal-handal juga, hebat, berani. Nak pergi perang ni mesti nya tahu juga sepatah dua, kita kata buah silap tu. Takkan gitu saja. Cara nak lipat tu lagu mana, kurang-kurangnya reti. Takkan tak ada persediaan. Kalau orang serai lagu mana. Kalau pergi tu dalam keadaan menyusahkan orang, tak ada faedah. Kita tengok gitu. Termasuklah isteri-isteri Nabi SAW juga, dia ajar memang lagu tu. Hak orang duduk kata isteri Nabi ni tak erti ke satu, duduk tak betul. Mereka buat kerja, mana buat kerja, kerja. Hak mana buat kerja, buat kerja. Hak mana pergi perang. Hak mana mengajar, mana aktif. Orang perempuan pun bukan seperti kita kata saat ni, segolongan umat Islam rugi orang Islam. Tapi mujurlah tempat kita ni tidak gitu. Dalam dunia Islam ni yang luas ni, ada berapa banyak negeri yang lagu tu pahamannya tak boleh keluar. Duduk dalam rumah saja, rugi kepada orang Islam. Padahal kalau dia ngaji, berapa banyak sumbangan dia boleh bagi kepada orang Islam. Supa juga kalau dari segi kepandaian. Itu tak kena. Kalau mengikut sunnah yang sebenarnya tidak lagu tu. Inilah kita tengok. Ummu Sulaim sifat pada hari Hunain. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut Khaybar. Itu tidak tepat. Yang tepatnya ialah Hunain. Sebab Hunain ni lepas daripada Fatih Makkah, pembukaan Makkah. Kalau Khaybar itu sebelum. Sedangkan dalam hadis ni ada sebut tentang Tulaqa. Tulaqa tu orang-orang yang dibebaskan pada pembukaan Makkah. Kalau Khaybar sebelum Makkah, mana ada Tulaqa tu? Orang-orang yang dibebaskan dengan percuma gitu saja, Nabi maafkan, tidak dihukum kerana kesalahan-kesalahan mereka yang dahulu. Itu orang panggil Tulaqa. Tetapi di dalam kamus Munjid yang masyhur zaman itu, duk pakai kamus Munjid itulah. Ketika belum ada kamus-kamus yang lain, apa lagi dia ada gambar, dia menarik, mudah kan? Orang kita setengah-setengah orang Islam duduk sibuk, gambar tu boleh ke tak boleh? Pula ketinggalan. Gambar tu haram, jadi tak boleh. Benda-benda tadi lagu mana rupa tak tahu dah. Kalau buat tak boleh, haram. Duduk sibuk setahun. Orang kafir tu, Munjid tu orang kafir. Kristian dia buat, orang kita juga guna. Boleh ke dia akhirnya? Tetapi dalam tu banyak benda tak betul. Di antara hak tak betulnya, Tulaqa tu dia kata orang-orang yang dipaksa memeluk agama Islam pada ketika Fatih Makkah. Dia terjemah gitu. Padahal Tulaqa tu tidak. Maknanya Islam ni ganas, Islam ni jenis memaksa orang masuk Islam. Padahal Tulaqa tu dari, kalau tengok perkataan dia tu, Tulaqa tu apa makna? Tak sesuai tu dengan makna paksa. Tulaqa ni maknanya talak, lepas. Talak tu makna lepas, bebas. Taliq, bebas, maknanya orang yang bebas. Tulaqa maknanya orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi SAW, walaupun dia banyak melakukan kesalahan dulu tanpa dikenakan apa-apa hukuman. Makna molek Islam tu lembut, bertolak ansur, pemaaf Nabi SAW. Tapi cara dia buat gitu. Ni saya balah ramai orang yang pakai kamu tu juga, tak tahu selama mana hak bunuh ni. Bukan hak tu saja, ada lagi beberapa tempat yang lain yang mana kamus ni kemudian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Apa sebab ulama ni, ramai ulama-ulama, termasuklah pentasheh dia, hak nombor satu sekali, guru anda sendiri, Mufti Wali Hasan. Pentasheh, hak terjemah ke dalam bahasa Urdu. Kamus Munjid diterjemah ke dalam bahasa Urdu, tapi dengan dibaiki tempat-tempat yang salah. Itu kelebihan dia. Mana-mana salah tu dibaiki. Sebab kaum Munjid memang ada keistimewaannya, memang ada kelebihan dia.
Apa salahnya kita ambil manfaat? Tetapi hak tempat-tempat salah tu kita kena tahu. Dia buat. Adalah dicetak. Ramah dia ditulis. Apa diterjemah tu beberapa orang lah. Dia ada pena dia lah. Dan ketua dia untuk tasheh ni iaitu Mufti Wali Hasan, pada ketika itu Mufti besar Pakistan. Dengan diperbetulkan hak salah. Tak apalah. Ni hak ni dia kata tulaqah ni. Bunuhlah. Ni. Ummu Sulaim ni simpan pisah. Khanjar ni pisah hak dua belah lah mata dia. Sejenis pisah. Yang mata dia tu bukan sebelah, kedua-dua belah tu tajam lah maksudnya. Itu khanjar. Kalau kita tengok dalam gambar tu dia ada gitu tu, pelak sikit. Pisau tu tidak betul gitu, tidak. Itu khanjar. Abu Talha tengok Ummu Sulaim ni ibu kepada Anas. Tapi Anas bukan bin Abu Talha, Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ni Abu Talha ni ayah dia, ayah tirilah. Lepas pada mak dia cerah dengan ayah dia Malik tu. Sebab apa? Sebab Malik tu tak boleh masuk Islam. Ummu Sulaim nak masuk Islam, tak boleh masuk tu, balah lah. Hak ni masuk, Malik tu tak boleh. Dia marah kepada Ummu Sulaim ni, dan dia pun lari pergi ke Syam. Pada masa tu Syam itu tidak Islam lagi. Mati sana. Ummu Sulaim ni tak apa, duduk seorang. Mari Abu Talha ni menikah dengan dia. Dia tidak nak apa-apa. Mas kahwin dia hanya Islam. Itu saja. Semangat dia ni. Ummu Sulaim ni orang yang kuat iman dia. Dan Nabi SAW pun sangat mesra dengan dia. Di antara sahabiah yang Nabi SAW mesra, bukan seperti orang lain. Macam keluarga juga, padahal bukan keluarga. Rasulullah selalu pergi rumah dia, makan rumah dia, Ummu Sulaim. Dan dialah Abu Talha nikah dengan dia. Dia tidak nak apa-apa. Mas kahwinnya Islam. Masuk Islam. Lepas pada tu Anas ni dialah yang bawa perginya. Suruh Anas ni berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 10 tahun lagi. Anas tu jadi khidmatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ceritanya. Dia simpan hak tu. Abu Talha pun kaya kepada Rasulullah. Rasulullah, dia ni ada pisah ni. Pisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ini pisah ni apa?" Dia cadad. Dia kata, "Aku simpan ni, kalau orang musyrikin mari dekat aku belah perut dia," kata dia. Tengok. Aku belah perut dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka. Suka maknanya semangatlah ni orang Islam ni. Perempuan pun lagu tu. Dia pun kata, "Wahai Rasulullah, kamu bunuhlah selepas kita ni dulu apa ni lari dalam perang ni, puak-puak ni lah, puak-puak ni lah. Hak tu lakak dia baru masuk Islam. Dalam perang Hunain tu masuk, duduk alih orang Islam. Hak tidak Islam lagi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bui masuk. Puak-puak ni lah. Jadi nampak kita tu kalah. Nampak kita tu kalah mula-mula. Padahal sebenarnya tidak kalah. Sebab puak-puak ni lah. Dia kata kalau nak kira pada bunuh puak-puak ni. Mereka lari meninggalkan kau, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, tak payahlah. Tengok Rasulullah tu sikap dia lagu mana. Dia memang seorang yang lembut, pemaaf. Tak payahlah, Allah SWT telah mencukupkan kita, bagi kemenangan dah kepada kita. Kita dapat baik lah, tak ada rugi apa-apa pun kita. Tak payahlah. Itu ceritanya. Dari riwayat satu lagi tu, Nabi SAW pergi perang dengan Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan Ansar ikut sama juga pergi perang. Bila Nabi SAW pergi perang, dia tu pun pergi juga. Kerjanya apa dia? Bui minum air pada orang, bahagia air, bahagia makanan lah kita kata. Wa yudawinal jarha, dan mereka mengubat orang-orang yang luka. Ubat. Maknanya orang Islam ni, dia tidaklah kata terlalu jauh daripada orang lelaki. Kalau kata lelaki tak boleh lalu, tak boleh bertikai bayar nak kata dengan lelaki. Tidak betul tu. Itu hak kemudian. Hak asalnya tidaklah betul. Hak asalnya tengok boleh mengubah. Lepas tu setengah-setengah ulama ni pula dia masa nak mengelakkan, maknanya orang Islam ni tak boleh sentuh. Kalau tak boleh sentuh, dia kata syarat tak boleh sentuh. Pak kalau tak boleh sentuh, nak berubat lah ke mana? Itu dia.
Doktor ni ada kalanya dia nak check tu, nak test tu, nak jamah nadi kau. Misalnya kita kata kalau jadi doktor, apa kalau dah tak boleh nak sentuh orang lelaki lagu mana? Susah lah. Ini termasuk dalam perkara yang diharuskan. Kalau luka ni sakit, tak ada timbul masalah nafsu-nafsu. Mana Islam dia erti tengok keadaan. Hak tak boleh bergaul tu dalam keadaan lagu mana. Mana orang perempuan diberikan peranan juga. Buatlah apa dia hak boleh. Ni yalah lah. Tidak kata kena berlapik, kena susah, tak perlu lagu tu. Tidak perlu. Sebab apa dia kira pada masa ni orang sakit dia tak ada nafsu-nafsu pun. Dan orang kerja agama belaka ni. Jadi mereka merawat, mengubat orang-orang yang luka. Dalam hadis ni setakat tu. Lepas tu riwayat seterusnya, Anas bin Malik kata, pada hari Uhud itu ada ramai orang yang berselerak lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Uhud pula ni, tadi cerita Hunain. Ni cerita Uhud pula. Uhud ni pun dia antara peperangan yang satu ketika orang Islam jadi berselerak. Pasal tidak ikut hak Nabi pesan lah, jadi berselerak. Tetapi mana peperangan itu bukan maknanya orang Islam kalah tu. Tak. Seketika saja. Lepas pada tu orang Islam menang juga. Supaya juga peperangan Hunain tu. Tapi Abu Talhah ni termasuk di antara orang yang tak berganja. Duduk depan Nabi semacam. Dan dia duduk melindungi Nabi dengan perisai dia. Dia duduk depan, duduk melindungi Nabi dengan perisai dia. Itu Mujawib alaihi bihajafah. Lepas tu dia ni seorang yang pandai mana. Kalau dia panah, memang kuat lah. Sampai dua ibu panah dia tu, besar dia tu patah. Ataupun tiga, kata Anas. Mana dia tidak pastilah, pasal dalam keadaan kalut gitu kan, 2 atau 3. Maknanya patah. Ibu panah tu besar tu, kira-kiranya kuat benar lah. Kuat benar. Dan kalau orang lalu dekat-dekat situ, Nabi SAW sendiri kata, cuak anak panah tu, bui kepada Abu Talhah. Bui kepada Abu Talhah. Dia mau pakat bui lah sebab dia hak pandai. Kalau hak tak pandai tu rugi sajalah anak panah. Dalam keadaan itu Nabi SAW kadang-kadang dia jenguk nak tengok Abu Talhah dia buat ke dia ni sayang kepada Nabi SAW. Dia kata jangan jenguk, takut-takut lama akan kena kan. Ni tekuk aku ni, leher aku ni duduk di hadapan leher kamu. Kalau nak kena, biar kena aku dulu. Makna begitu sekali sahabat ni Abu Talhah. Bi abi anta wa ummi. Mana dia kata gitu, jangan. Ku tebus engkau dengan ayah dan ibu. Jangan buat lagu tu. Ni Anas kata, aku tengok Aisyah binti Abi Bakar dan Ummu Sulaim wa innahuma la mushammiratan. Kedua-duanya menyingsing tu maknanya akak kain lah. Sebab dalam keadaan kalut tu kan, nak kerja kalau labuh kain, jirik tu rebah lah. Ni dia akak kain, mana selok kain, kita kata selok kain tu aku nampak betis mereka berdua. Khadam itu satu dengan makna betis tu sendiri, satu lagi dengan makna gelai kaki. Kalau gelai kaki pun makna hak duduk kaki itulah dia nampak. Bila selok, mana dia kelih saat ni, kita tengok tadi bukan dengan sengaja duduk tunggu nak kelih tu, tidak. Mana dalam keadaan kalut tu dia nampak. Maknanya isteri-isteri Nabi, isteri Nabi sini Aisyah dan Ummu Sulaim dan orang lain lagi pergi perang juga. Pergi perang juga. Gapo dia kerjanya? Punggah air dalam gereba. Punggah ni pikul atas belakang. Ala mutunihima. Mereka berdua pikul atas belakang. Gereba pikul atas belakang, berat gereba-gereba ni. Kalau ala-ala tak boleh, tak gerak, berat. Gereba dia penuh dengan air tu. Dia pikul atas belakang. Maknanya sahabiat Nabi SAW dilatih lagu tu. Bukan orang perempuan ni mana lembut semata-mata, tidak. Ada kalanya jika perlu dengan cara kasar lagu tu. Tengok Aisyah sendiri pikul atas belakang dia, dan dia cuah air tu ke mulut-mulut orang untuk minum. Lepas tu bila habis dia pergi pula, penuh pula, isi pula. Lepas tu mari pula lagu tu lah. Dan Anas kata hari tu Abu Talhah ni letih, ngatuk.
2-3 kali dia jatuh pedang ni hak duduk tangan. Jatuh pedang hak ketika duduk tangan. Ada ketikanya jadi begitu dalam masa itulah, dalam masa perang tu. Tak apalah. Hak kita nak di sini, dulu sudah sebut dah, kita sudah bincang dah tentang Aisyah ni berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan umur 6 tahun. Duduk sekali bukan umur 9 tahun. Bahas dah hak tu dulu, panjang dah. Tidak nak panjang lah. Cuma nak rayaknya learn ini. Ni dia hadis. Satu lagi hadis dalam Muslim sendiri. Perang Uhud ni tahu apa? Tahun ketiga, semua terima. Tahun ketiga ni Aisyah umur berapa? Kalau dia menikah dengan Nabi umur 9 tahun, mana duduk dengan Nabi sekali itu umur 9 tahun. Kalau kita kata 9 tahun tu tahun yang pertama, 9, 10, 11 tahun. Tina pula, budak kecil pula. Hak lelaki ni Ibnu Umar tak boleh masuk lagi. Ibnu Umar tak boleh masuk lagi. Yang kita sebut tadi, Anas tadi, mak dia hantar kepada Nabi untuk khidmat kepada Nabi pada ketika umur 10 tahun. Ramai hak duduk saya lagu tu kan. Sebab tu kita sebut gitu tadi. Nak rayak hak ramai dulu 10 tahun. Tapi berdasarkan riwayat ni bukan 10 tahun. Sebab Nabi berhijrah tahun hijrah mula-mula. Maknanya kalau Anas tu umur 10 tahun, ni tak cukup lagi 15 tahun. Macam mana Anas tu pergi masuk? Ibnu Umar pun tak boleh masuk. Ataslah satu ulama kata tidak, dia jadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan umur 10 tahun mula, tapi besar dah. Sebab apa? Sebab perang Uhud ni dia masuk. Jelas sebut dalam hadis-hadis sahih yang lain, Ibnu Umar dan beberapa orang sahabat tak boleh masuk sebab tak cukup umur. Anas boleh masuk. Kalau Ibnu Umar tu lelaki, tak boleh masuk. Samurah dan lain-lain lagi sahabat tak boleh masuk, lelaki. Lebih tua lagi kalau kita masa tu Ibnu Umar umur 14 tahun. 14 tahun tak boleh lagi. Ada orang rendah sikit jinjing, nak suruh tinggi, nak masuk pergi perang. Semangat. Nabi tak pergi. Ni perempuan, bini dia pergi duk punggah dalam kekalut tas lagu tu. Duk punggah air tu, cuba bayangkan. Ya Allah ke ni? Kalau lagu tu umur Aisyah 11 tahun. 11 tahun ataupun 10 tahun. Ada yang mengatakan dia tidak menikah selalu, bila pergi ke Madinah tu tidak duduk sekali selalu. Baik, kalau kita terima pun selalu, mana 11 tahun? Budak je 5. Je 4. Kalau kita besar mana? Je 4 je 5. Patut ke buat pergi perang budak bersatu? Ada. Tapi kalau kita kata dia menikah duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 19 tahun, pada ketika ni sudah 21. Mana sabar? Tengah gagah. Kuat. Mana sabar? Ni sekali dengan orang tua ni, umur Sulaim ni. Takkan budak seorang ni gede-gede ada seorang. Tak pernah sabar tu. Tapi orang tak perhati benda ni. Padahal ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari. Orang tak perhati. Duk pegang hak tu semacam. Duk pegang hak tu semacam. Baiklah. Kalau kita kata tak saya pegang hak tu, kita pegang hak ni. Bukhari Muslim. Kita tak saya pegang hak tu. Dia mau pegang hak tu, dia mau tolak hak ni. Bukhari Muslim juga. Supaya lah. Maka hak menasabahnya tidak. Dari segi bukti-bukti yang lain kita sudah sebut dah cerita hak panjang dulu. Cuma ni nak ayat oleh kerana siapa masa dia ni ada. Dalam Muslim ada, dalam Bukhari pun ada. Aisyah binti Abi Bakar. Bukan Aisyah lain. Aisyah binti Abi Bakar. Lepas tu Aisyah ni pandainya dengan bersyairnya, bahasanya tingginya. Umur 10 tahun, 11 tahun. Sebab apa? Mula-mula dia pergi ke Madinah tu, Abu Bakar demam, Bila demam, orang tu demam, orang ni demam, dia je cara. Budak umur 10 tahun. Lepas tu faham pula syair hak tinggi-tinggi. Dia sendiri pun bersyair hak tinggi-tinggi.
Dia reti riwayat Abu Bakar tu, ayah dia tu, Syekh, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Dalam hadis Bukhari, dalam kapal ada sebut belaka. Sini pun ada dalam Muslim ni. Maknanya bijak gitu mau dia belajar dengan siapa dia? Dah gitu mau. Tapi kalau kita kata umur 19 20 nak sama. Kecuali kalau kita kata pelik. Pelik mestilah orang semua sebut. Oh, anak Abu Bakar tu seorang tu luar biasa. Kecil pun besar dah. Mesti sebut, tak ada sebut. Sebab kita kata di kalangan kita ni, kalau ada budak beza sikit daripada yang lain, masuk sahabat lalu kan, semua orang tahu, sebut. Ni tak ada. Menunjukkan biasa. Benda-benda yang seumpama itulah yang kena perhati. Yang kena perhati. Dan satu perkara lagi yang kita nak sebut di sini, iaitu ramai orang kata Nabi ni sayang kepada Aisyah. Tu kita sudah berapa kali dah sebut. Duk sebut Nabi ni sebut depan bini dia. Tak betul hak tu satu perkara. Yang keduanya, kita sudah sebut dah berapa kali dah. Satu perkara lagi, iaitu orang kata yang Sayyidina Umar ni apa ya bagi kepada isteri Nabi ni, Aisyah ni dia bagi lebih habuan daripada pihak kerajaan ni lebih. Orang ramai-ramai agak duduk kata je lagu mana. Dia kata sebab mereka tahu khulafa ni, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan seterusnya, sebab mereka ni tahu Nabi ni kasih lebih lagi daripada kepada Aisyah ni daripada hak lain-lain. Adakah patut sebut lagu tu? Ajaran Islam kau ajar lagu tu. Royak depan orang ramai 100 dunia tahu Nabi ni kasih. Jadi maknanya Nabi ni tak melera langsung nak hati bini dia hak lain. Lagu tu kah? Cara dia ajar kalau orang tu ada isteri ramai, lagu tu kah? Jadi kalau orang buat lagu tu boleh lah. Dia bukan Nabi buat lagu tu, ikut sunnah kan? Itu tak kena. Silap besar. Yang Sayyidina Umar bagi lebih kepada Aisyah ni dibanding dengan isteri Nabi yang lain, sebab dia ni ikut serta dalam perang Badar lagi. Dalam perang Uhud dia masuk. Dalam perang Badar pun ada. Inilah satu-satu isteri Nabi yang masuk dalam perang awal. Takkan budak kecil perang Badar tahun berapa? Lepas tu dia masuk dah. Ini perang Uhud. Kalau lagu tu perang Badar tu umur 10 tahun. Adakah patut? Tak kena tu. Tak kena. Sama sekali tak kena. Yang sebetulnya dia bagi tu memang berdasarkan hak. Sebagai isteri Nabi suku, serupa dengan orang-orang lain lah. Lepas tu kan Sayyidina Umar ni dia bagi kepada ahli Badar, bagi kepada ahli Uhud, bagi kepada ahli Hudaibiyah tu. Dia bagi. Orang ni bagi sebanyak ni, orang ni bagi sebanyak ni, tahunan dia bagi. Apa dia bagi lebih? Sebab Aisyah ni selain daripada isteri Nabi, dia ahli Uhud, dia ahli Badar. Tu benda. Bukan kerana Nabi sayang kepada dia, tak ada kena-mena. Tapi duk sebut tu sebab dia tidak nampak benda tadi. Itulah benda yang kena teliti apabila kita mengaji hadis ni. Kalau tidak, jadi ramai-ramai lagu tu. Bukan kita duduk sandarkan, duduk kata Sayyidina Umar ni. Jadi Sayyidina Umar ni lagu tu biasanya. Takkan lagu tu. Dia bagi tu memang wajar. Bukan masalah kasih, masalah kata kan dia tak betul, letak atas hak tu semua. Kemudian an-nisa'il ghaziyat yurdakhu lahunna. Habis dah tu. Imam Nawawi buat kesimpulan sikit. Dia kata dalam hadis ni ada pengajarannya kepada dia, orang perempuan tu boleh bercampur gaul dengan orang lelaki dalam masa perang ni, boleh untuk menolong mereka, untuk memberi air dan sebagainya, boleh. Kemudian bab perempuan yang pergi perang, lagu mana? Lagu mana hukum dia? Perempuan yang pergi perang. Berdasarkan hadis ini, mana orang perempuan ni kalau dia pergi perang pun dia tak boleh sebagai bahagian
Orang yang pergi perang boleh harta ghanimah tu dah. Kalau dibagi pun sebagai hadiah saja. Hadis ini menjadi pegangan kepada mereka orang yang berpendapat gitu. Imam Nawawi pun ada sebut, wa fi hadha, dalam hadis ni ada kata dia, perempuan tastahiqur radh. Perempuan dia hanya berhak mendapat radh. Wala tastahiqus sahm. Dia tidak berhak mendapat saham. Saham ni hak tetap, mesti boleh. Radh ini tidak tetap, boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, sebagai hadiah gitu saja. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Thawri wal Laits wa Syafi'i wa jamaahirul ulama. Itu Imam Nawawi kata. Jumhur ulama pegang ni lah, sebab dia tengok hadis ni ada depan. Auza'i berkata, tastahiqus sahm in kanat tuqatil atau tudawil jarha. Tak, dia kata, orang perempuan juga berhak mendapat saham. Peruntukan seperti lelaki juga berhak. Kalau dia perang juga, ataupun dia berkhidmat lah, dalam pasukan tentera tu dia berkhidmat, mengubat, merawat orang sakit ke apa pun masuk. Imam Malik kata la radkhalah, tidak ada untuk radkha, itu hadiah tu pun tidak ada. Wa hadhanil madhhabani mardudani, kata dia, dua-dua mazhab ni tertolak, kata dia. Hak kata boleh saham, hak kata tak boleh langsung hadiah pun tak boleh, itu kata dia tertolak berdasarkan hadis yang sahih dan sarih ini. Itu pegangan Imam Nawawi. Jadi kita dapat tengok sini saja, hak sebut sini saja sudah ada khilaf. Kalau kita tengok dalam kitab besar-besar lagi, banyak lagi, ramai lagi hak khilaf. Pada anak-anak nampak, kalau perempuan tu terlibat, apa-apa tak boleh. Hak Auza'i kata tu molek, bagilah. Apa pula kita kata kurang? Kalau sekarang ni, kalau kita kata boleh, hak perempuan tu jadi boleh, nak beri gaji kurang ke dia? Tengok pangkat lah, tengok kerja lah. Betapa pentingnya orang perempuan tu pun dalam polis tu pun. Untuk periksa, untuk cek orang perempuan, lebih sesuainya polis perempuan lah. Kalau tak ada perempuan tu, nanti sibuk pula kalau misalnya nak cek ke apa. Hak sesuai, dia akan dapat lagu tu. Banyak kita tengok dalam pekoh-pekoh ni, kalau orang perempuan kurang lah. Kalau dia apa separuh lelaki. Inilah menyebabkan jadi orang kemudian dia payah nak terima pekoh Islam. Tapi kalau kita buka sikit, tengok mazhab, hak mana sesuai learn ni, kita akan dapati tidak semua kata lagu tu. Bila tidak semua, maknanya kita tak boleh kata ini Islam buat lagu ni. Mazhab boleh kata lagu tu mazhab. Islam dia kena semua sekali. Ni kita tak boleh kata Islam kata hukumnya lagu ni. Ni Auza'i ada, dia tidak Islam kau. Benda masih khilaf lagi. Benda masih khilaf. Khilaf ni kita kena tengoklah hak mana yang sesuai. Hak mana yang sesuai. Kalau kita nak tebal tak boleh juga dah. Kalau dalam fiqh Syafi'i dia kata muzik ni hak bolehnya apa dia? Duf saja. Duf ni apa dia? Kompang. Kompang tu saja. Lepas tu lain-lain tak boleh. Lepas tu kita duduk pakar kata banyak ni. Dalam radio, dalam TV, dalam apa ni nak mana? Pakar mazhab mana? Kau tak cara mazhab apa dah. Pada ketika tu. Lepas tu kita nak selingan tu misalnya radio ke apa ke, antara satu program dengan satu program lain tu nak isi dengan dia. Ayat Quran semua ke? Tidak lagu tu. Dengan sebab itu ramai orang tidak setuju dengan Taliban dulu. Anak sendiri pun tak setuju dari segitu. Dia banyak perkara benda kerah-kerah sangat. Hak dia molek dia sama Islam tu kita sokong, baguslah dia tu. Tapi dari segi benda-benda gini, apabila nak buat satu negara, dia banyak perkara kena fikir. Jangan kira satu golongan saja. Jangan kira gitu. Ini masalah muzik misalnya. Kalau tak pakai hak Ibnu Hazm tu habis dosa belaka. Kalau buka komputer sedikit ada lalu muzik mana-mana. Kalau muzik tu kompas saja kok. Apakah hak mana? Kita ambil orang sesuai. Orang sesuai. Begitu. Adakah siapa muzik tu siapa melalai kau orang, siapa tinggal maya tengok? Siapa tinggal kewajipan dia? Tidak. Itulah Ibnu Hazm duk tekan.
Jadi kalau kita ambil mana sesuai, walaupun pendapat dia tu tidak ramai, ada kalanya sampai zaman satu masa orang nampak hak dulu tu tidak berapa popular, kemudian dia jadi popular. Itulah bendanya. Itulah benda yang sering kali disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Tidak popular Yusuf Qaradawi di kalangan Arab, tapi di kalangan orang lain, di kalangan orang barat masuk Islam ke popular. Sebab apa? Cara dia tu sesuai. Orang mudah nak faham, tidak payah. Dan dia tidak terikat dengan semua mazhab gitu dah. Baguslah tu, bagus. Moleklah tu, kita setuju lah tu. Tapi itulah masalahnya, orang Islam tak boleh terima sesekara tu, waktu pun duk balah lagi. Waktu pun duk balah lagi. Macam di sini. Kalaulah kita kata tidak rasmi, sikit-sikit pergi tu, lainlah ceritanya. Ni kalau duk susah, rebah guli batin supaya dengan hak lelaki juga, tak boleh kau satu. Kalau mengikut Malik ni, sini ada sini nyayalah lagu tu. Pasal apa dia nak masuk jadi pasukan polis kau gapo kau, siapa dia nak masuk kalau lagu tu? Tak ada menarik sikit abuk. Kita tak boleh supaya juga masalah diat. Kalau masalah diat, hukum jenayah jalan, bila hukum jenayah jalan, dia adalah diat tu. Dah muka tak jalan, tak nampak lah, kita pun tak serah. Kalau tidak akan nampak beza. Kalau orang perempuan diatnya separuh lelaki. Mana kalau orang lelaki boleh 100,000, dia boleh 50,000 je. Apa lagu? Padahal benda yang sama. Benda yang sama. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Syafi'i pun tak boleh pakai, Malik pun tak boleh pakai, Hanafi kena pakai. Sebab Hanafi kata support lelaki perempuan. Kalau kita nak buat negara Islam, nak buat undang-undang Islam, nak pakai, dia kena pakai hak tu zaman lah ni. Kalau tidak orang tolak dulu. Tak ada kawan kafir, sama Islam gitu. Kata apa lagu ni? Dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Jangan nampak duduk nak kemah sangat Syafi'i ni. Pasal apa? Pasal kita boleh buat benda hak semaya saja, boleh lah. Cuba kalau luar, nampaklah banyak benda hak sakok. Nampaklah. Orang kafir kalau dalam negara Islam, kalau pengikut Syafi'i, orang Islam bunuh orang kafir, orang kafir bunuh orang Islam, kena bunuh balik. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, orang Islam bunuh orang kafir, tak kena bunuh balik. Orang Islam, kafir mana nak duduk dalam negara Islam lagu tu? Tak menarik. Hukum Islam tak menarik. Masalahnya semua ulama kata lagu tu kah? Kalau kita ikut Syafi'i memang lagu tu. Dalam bab jenayah ni tak boleh banyak perkara. Dia kena pakai mazhab lain yang kata serupa. Masalahnya ada dalil juga tu. Ada dalil pun ni bukan tak ada dalil. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs. Nyawa dibalas nyawa. Dia tidak royak nyawa orang Islam ke nyawa kafir. Tak, nyawa. Itu Quran. Dengan sebab tu, kalau kita nak bawa Islam, kita kena lagu tu. Kalau tidak kan, tu buat kafir tak tahu tu. Kalau dia tahu, habis geng kritik lah. Tak tahu tu pasal kita tak kecek, tak ada amalkan benda tu. Yang orang Islam pun nak amal pun dia tidak mengaji agama molek. Lagu ni lagu mana? Dia baca pekoso. Tidak sesuai dengan zaman ni, dengan masyarakat majmuk. Tidak sesuai. Tak buat lagu mana? Itulah akibatnya tak mengaji. Sebab kalau mengaji, bukan hak Islam tak boleh lari, mesti kena lagu tu, bukan hak tu boleh pilih. Jadi soalannya ni pilihan kita. Kedah ni ada banyak, kita boleh pilih hak mana-mana, hak sesuai dengan kita. Moga dia ijtihad belaka kan, mujtahid belaka. Begitulah juga dengan hak ni. Jadi anda tidak setuju hak ni, walaupun Imam Nawawi kata bercanggah dengan hadis yang sahih dan sarih. Hak ni disebut ginilah. Di sini kena tengok hak lain lagi, hak Nabi SAW bagi. Walaupun tidaklah sekuat ni, hadis itu tidaklah sekuat ni, tetapi oleh kerana penglibatan perempuan itu tidak begitu menyeluruh seperti lelaki pada masa itu, sebab itulah tidak disebut sangat. Dia kena gitu. Tak boleh kita kata dalam hadis itu pakai zahir gitu selalu. Tak boleh. Dalam Quran pun, sebab itulah ulama-ulama pun ada bahas.
Hak dalam Quran tu. Hak jadi saksi maknanya seorang lelaki, dua orang perempuan. Semua orang perempuan lemah kah? Benda-benda ni lah hak orang mari semula nak naik Islam ni jadi spoiler ni bukan main susah ulama dulu. Islam ni jatuh sebab apa? Sebab dia ni duduk peling dalam benda-benda kecil, dalam benda-benda yang memburukkan imej Islam tu sendiri. Dulu naik sah baru ni lama mana nak boleh setahun ni orang panggil zaman kebangkitan Islam ni abad 19 lah bangkit dah. Sampai ni tak naik molek lagi, bangkit pun. Tapi makan masa tu apa buat ni lah, Rashid Ridha ke apa, dia duduk bahas tu apa maksud dia, farajulun wa imra'atan, apa maksud dia. Nak suruh jadi molek ni, barulah orang Islam ni sendiri dia yakin kepada Islam. Sebelum pada tu orang tidak yakin dengan Islam. Sebab apa? Cara bawa Islam tu tak kena, membeza-bezakan semata-mata lelaki perempuan beza, kafir Islam beza. Tak, apa ni, tidak tengok tempat. Tidak tengok tempat. Padahalnya kalau tengok pekor Islam yang luas, pasal apa? Ini sebab taksub mazhab lah, jadi sempit, jadi susah. Dia pun dia mari buka. Bila buka tu jadi lagu lain. Orang pun boleh terima. Orang Islam sepatutnya boleh terima muka dia percaya kepada Islam. Apa yang dia tak boleh terima payah sangat tu? Dia duk bawa, dah tak masuk akal dia. Dia ngaji tinggi. Sebab bawa kepada saintis, orang yang mengaji sains, orang Islam ni bawa kata bumi duduk atas tanduk lembu. Nak terima lagu mana? Lama-lama dia tolak agama tu. Cuba bawa lagu lain. Hak zaman dulu dia bawa lagu tu lah. Hak tu jadi lama makan masa. Kemudian ni lagu lain dah. Sebab ulama-ulama pun dia reti dah benda-benda gini. Dulu tidak. Tu jadi masalah. Duk sibuk benda-benda gitu. Sampai jatuh kerajaan Turki itu sebab apa? Ada Syekhul Islam. Dia kata kita tak boleh ikut orang kafir pakar bedil pun kita tak boleh pakar, bukan hak gitu. Ada kau lagu tu, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Setara tu boleh ke dia lah, dia mari dengan bedil, dengan bom, dengan gam dia. Kita duduk bahas tu, boleh ke tidak kita pakai senjata tu? Mungkin Nabi tak pakai tu. Ada kau pula lagu tu. Sampai jatuh Turki tu. Salah satu sebabnya. Bukan semata-mata kerana hak lain, dia banyak sebab. Gitulah nak ayatnya keadaan orang Islam. Sini pun lagu tu juga. Kita tak boleh tengok kadang-kadang hadis sahih ada dalam Bukhari Muslim. Sebab apa Imam Syafi'i tak pakai? Misalnya tayamum, hak sampai sini ni. Imam Hanafi pakai sini juga. Imam Syafi'i sampai sini. Dalam Bukhari Muslim ada ke tak ada? Tak ada. Hak adanya sekarang ni. Hak tu hak betul sesuai dengan Imam Ahmad. Imam Bukhari faham lagu tu lah. Sekarang tu je tayamum. Baik, kalau kita tanya apa Imam Syafi'i tak pakai hadis tu? Padahal hadis tu lebih kuat, ada dalam Bukhari dalam Muslim. Dia pakai hak tidak ada dalam Bukhari dalam Muslim. Apa? Ada loh, tu cara dia. Dan dulu kita sudah bicara juga ni kan. Kita sudah bicara. Adalah tu cara dia. Begitulah juga dalam masalah kita dengan hadis ni, kita tak boleh tengok dari segi sahih, kedudukan dia tinggi saja, tak boleh tengok dari segi tu. Kena tengok banyak perkara lagi hak lain. Kena tengok banyak perkara lagi hak lain. Kalau semata-mata gitu mudah je ijtihad ni. Kalau semata-mata hak ada dalam Bukhari tinggi sanad dia, maka hak tu lah lebih mesti kena pakai hak tu. Hak lain tak boleh. Mudah. Tidak gitu. Bendanya tidak gitu. Tak apalah. Najdah ni dia kenapa gayanya masa pun kita tak ada, dia kena sekat tu dulu. Wallahu a'lam.